Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustaz kita Ustaz Muhammad Suhaimi Muhammad Ardi, guru dari SMKA Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik ustaz, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Baik, terima kasih Hakim. Sama-sama. Baik, kali ini kita nak fokus kepada Al-Manahij. Okay, Al-Manahij ni maksudnya manhaj. Kalam mudah dia ialah hukum hakam tajwid yang terdapat di dalam qiraat Ibnu Kathir. Itu je. Mudah. Kita nak mudah faham hukum hakam tajwid yang kita nak belajar ni. Hukum hakam tajwid yang special lah. Yang ada di dalam qiraat Ibnu Kathir. Manakala hukum hakam yang kita tak sebut tu dia sama je. Sama je dengan kelas-kelas tajwid kita lah. Baik, kita lihat bab yang pertama iaitu Babul Basmalah. Bab Basmalah di antara dua surah. Apakah yang dibaca oleh Al-Imam Ibnu Kathir? Iaitu kita adakan basmalah. Adakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita baca satu surah sampai hujung dia, kita nak masuk surah yang baru, pastikan ada basmalah. Itu je. Senang je kan? Betul. Rasa tak susah manalah. Betul ustaz. Apa ustaz, kenapa sebut benda ni? Sebab di sana ada qiraat yang tidak membaca basmalah di antara dua surah. Oh, ada? Ada. Maknanya dia hujung satu surah tu terus masuk ayat yang pertama daripada surah yang kedua. Tanpa basmalah? Tanpa basmalah. Faham? Itulah tujuan kita belajar ni. Sebab kita kan ada 7 imam pelbagai yang kita tak jumpa lagi. Tapi hari ini kita belajar satu persatu. Baik. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kalau kata basmalah di antara dua surah ni, okey, senang, faham. Tapi kena ingat, Jami'ul Qura' iaitu di antara hujung Al-Anfal dengan awal At-Taubah iaitu surah Bara'ah yang kita tuliskan ni, tidak ada basmalah. Siapa pun qura' itu, siapa pun imam tu, dia tidak akan ada basmalah. Itu bagi kesemua seragam. Maknanya kata itu ittifaq. Benda yang disepakati. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada. Apa dia murid-murid? Iaitu hujung Al-Anfal dengan awal At-Taubah. Baik, kita selesai untuk bab basmalah. Kita lihat pula pada bab yang kedua iaitu mim jamak, mim plural. Kita pun rajin bagi salam. Assalamualaikum. Betul ustaz. Kan? Tadi pun bagi salam. Tadi bagi salam kan? Okay, jadi kum tu, mim di belakang tu orang Arab kenal. Oh, ni mim jamak. Mim ramai yang kata. Okey, baik. Jadi syarat dia ialah ba'daha harfun mutaharrik, iaitu selepas mim jamak ni pastikan adalah huruf yang berbaris. Apa jua baris tak ada masalah. Baik, apa dia punya hukum dia? Iaitu silah. Sambungkan dia. Mim jamak tu kita sambungkan dia. Okey, contohlah kita kata, kita datangkan alaihim. Mim di belakang tu mim jamak. Okey, jadi kalau kata silah, jadikan dia berbaris depan lah. Alaihimu. Dua harakat. Jadi alaihimu, mim tu kita hidupkan dia dengan dua harakat berbaris hadapan. Tapi kita nak cuba tanya Hakim. Boleh ustaz? Okey, kita cuba eja lah. Eja alaihimu. Kalau ikut boleh? Yang Hakim tahulah. Jadi kalau kita dah baca alaihimu, tulis pun mestilah alaihimu ustaz. Contoh macam ni Okey, kita tengok Betul ke ustaz? Masya-Allah. Hari ini kita belajar benda yang baru. Okey. Sebut betul. Tapi penulisan kena betulkan. Okey. Dia gini Hakim dan murid-murid di rumah. Alaihimu, sebutan tu macam waw tu ada di belakang. Betul. Tapi sebenarnya tulisan kita kekalkan je. Samakan je? Samakan je. Cuma kita tambahkan waw qasirah, waw kecil yang comel tu di belakang dia. Tambah juga tapi waw kecil. Ya, betul. Faham. Mungkin boleh sekali ustaz? lagi? Okey. Jadi dia punya perkataan sama ustaz Okey, samakan. Okey. So ada waw kecil. Betul ke ustaz? Ahsanta. Alhamdulillah. Yang ini terbaik. Okey. Jadi murid-murid perhatian supaya bila kita menulis, inilah tulisan dia. Betul. Okey. Kadang-kadang ustaz kita tertulis mengikut apa yang kita sebutkan. Betul. Jadi kita belajar. Hari ini kita belajar. Betul ustaz. Baik. Begitu juga dengan kalimah ilaihim. Kita akan baca dengan Ilaihimu.
ladaihim, Ladaihimu. bihim. Bihimu. Cuba assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu murid-murid. Itu dia hukum hakam ni hanya dalam Quran saja. Okey. Untuk sebutan kita harian jangan buat gitulah. Terkejut member kita. Okey, baik. Kita lihat pula bab yang ketiga Hakim, iaitu bab al-mad wal qasr, iaitu hukum mad wal qasr. Baik. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah bacaan dengan al-qasr, iaitu dua harakat. Dua harakat. Manakala mad muttasil at-tawassut bermakna 4 harakat. Al-qasr dengan tawassut ni istilah dalam ilmu qiraat. Tapi dalam hukum hakam tajwid kita sebut 2 harakat, 4 harakat. Okey, kita tulis sikit. Yang ni 2 harakat, yang ni 4 harakat. 4 harakat. Nama tu berbezalah. Al-qasr 2 harakat, at-tawassut 4 harakat. Okey, boleh Hakim boleh? Boleh Ustaz. Okey. Kita terus pula pada bab yang keempat, iaitu bab haul kinayah. Okey, ha kinayah ni maksudnya ha domer huwa itulah. Okey. Syarat dia ialah sebelum dia mesti huruf yang mati. Okey. Kalau huruf yang mati, semua kalau bacaan kita lah, dia tidak akan ada apa-apa. Contoh, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada apa-apa. Ha tu macam tu je lah. Tapi special ni Ibnu Kathir, dia adalah tekong dalam bab ni. Apa dia? Iaitu dia ada silah. Sambung. Jadi, sambung. Maknanya kalau fihi, hi silah dia sesuai dengan mad asli dengan ya. Tadi mu dengan waw. Betul. Kalau hi dengan ya, maknanya kita akan baca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia akan baca dengan silah pada ha tersebut. Mana-mana hak kinayah kita jumpa, ingat Ibnu Kathir baca dengan silah. 2 rakaat Ustaz 2 harakat juga. Bukan 2 rakaat Bukan 2 rakaat, habis nanti nampak kita, mukanya biru. nanti. Mukanya biru nak menahan 2 rakaat 1 rakaat pun tak lepas Betul apatah Ustaz. lagi 4 rakaat. Baik. Contoh dia kul kita lum fihi kabir. Kita baca fihi kabir. Tapi Ibnu Kathir baca dengan kul kita lum fihi kabir. Dia ada lanjut sedikit. Betul. Ya mad kita sebut silah qasirah lah. Okey. Makna dalam hukum hakam tajwid Al-Imam Ibnu Kathir berkaitan dengan silah qasirah ni ada tambahan sedikit, iaitu mim jamak dengan haul kinayah. Maknanya kalau siapa-siapa murid nak mengarang kitab tajwid Imam Ibnu Kathir ni inspirasi lah. Maknanya kena ambil lah bahagian tu. Betul. Jangan tercicir pula iaitu penambahan pada bab mad silah qasirah. Baik, kita lihat pula pada bab hamzatain min kalimah, iaitu 2 hamzah di dalam satu kalimah. Baik, 2 hamzah dalam satu kalimah. Kita imagine dulu, kita bayangkan ada 2 hamzah yang rapat. Okey. Yang pertamanya mesti baris atas daiman. Dia takkan ada baris bawah dan tidak akan ada berbaris depan. Yang pertama. Yang kedua ni kita nak bincang ni. Tapi apa dia? Hukum yang kita boleh gunakan ialah tashil yang kedua tanpa ada idghal. Okey, tashil tu memudahkan. Hamzah yang kedua macam mana nanti kita buat dia punya ni, tanpa ada idghal, tak ada alif mad. Okey, kita datangkan satu contoh kalimah a'anzartahum. Okey, a'anzartahum ada 2 Betul. Kan? Kita belajar kan? Tu 2 hamzah lah. Betul. Okey. 2 hamzah rapat ni bagi orang Arab susah Hakim. Kita senang. Asal ada baris je kita okey. Betul. Kalau tak ada baris tu yang sakit perut tu nak baca. Kan orang baca kitab Arab tu tak ada baris, sakit perut Ustaz kan. Saja je minta keluar kan. Tak, tapi untuk orang Arab bertemunya 2 hamzah ni sebenarnya sangat susah. Huruf paling susah sekali ialah huruf hamzah.
Itu betul ke Ustaz? Betul lah. Sebab tu dia bincang banyak huruf hamzah ni. Boleh jadi satu kitab tebal hamzah sahaja. Sebutnya lain. Penulisan pun lain, resam hamzah pun boleh jadi satu kitab yang berbeza. Baik. Jadi kalau kita tashilkan hamzah yang kedua, bermakna hamzah pertama kita tak sentuh. Macam mana tu Ustaz? Okey, kita cuba baca. Kita baca tahqiq dahulu. Tashil lawan dia tahqiq. Yeah. Tahqiq bunyi dia anzartahum. Tapi kalau tashil anzartahum. Okey. Kita mudahkan sahaja. Okey? Faham? Tanpa ada idghal, sebab di sana ada qiraat yang memasukkan alif mat di antara dua hamzah. Tapi untuk Ibnu Kathir tidak. Anzartahum. A'jamiyun. Betul. Kan kita ada dalam kita punya qiraat kan? Yeah. Okey. Untuk Ibnu Kathir, jumpa je dua hamzah, beginilah dia punya hukum dia. Okey. Kita datangkan satu kalimah. Okey, iaitu aiza. Aiza. Cuba kita minta Hakim untuk tashilkan hamzah yang kedua tanpa idghal. Aiza. Sekali lagi. Aiza. Aiwah. Betul Ustaz? Gadak. Alhamdulillah. Tepat mazbut Betul Aiza. Jadi itu kita sebut hamzah yang kedua tu kita tashilkan dia. Permudahkan Ustaz. Kalau aunabbiukum, murid-murid di rumah, aunabbiukum, macam mana tashil dia? Betul Betul. Aunabbiukum. Ya, pakar dah Ustaz. Pakar dah. Murid kita ni. Belajar sekali dah boleh dah. Betul. Okey. Okey, insya-Allah. Kita pergi pada hamzatain min kalimatain. Yang tadi kita ada hamzah dalam satu kalimah, yang ni dua hamzah dalam dua kalimah. Makna hamzah pertama di hujung kalimah yang pertama, hamzah yang kedua berada di awal kalimah yang kedua. Pening sikit tak apa. Mudah je. Nanti kita jumpa contoh. Senang je Ustaz. Baik. Kita ada dua jenis. Yang pertama, dua hamzah tu sama baris. Apa dia? Baris ii dengan uu. Okey, kita ada juga yang berbeza. Dalam Quran, kalau kata dua hamzah yang berbaris berbeza ni, dia hanya ada 5 sahaja. Yang pertama ai, au, ua, ui dengan ia. Yang 5 sahaja. 5 sahaja. Yang lain kita takkan jumpa. Jadi sebenarnya mudah dah tu. Betul. Kita tak jumpa dah macam contoh iu ke, tak ada. Yeah. Tak ada. 5 ni saja. 5 ni sahaja yang kita kena ingat. Baik. Contoh kita kata kama amanas sufaha'u ala innahum. Ua dekat situ ua tu kan? Betul. Okey, kita kata tashil kalau untuk hamzatan min kalimatan dia bukan tashil. Dia perbincangan yang besar. Tapi dalam segmen ni kita datangkan satu contoh sahaja. Kalau kata sifir ua, Imam Ibnu Kathir baca ibdal hamzah kedua, tukarkan hamzah yang kedua kepada huruf waw. Jadi dia akan berbunyi as-sufaha'u wala. Hamzah kedua dah berubah kepada huruf waw berbaris atas. Betul. Mudah je. Tukarkan je. Asal ibdal, dia Ustaz. Ibdal maksud ibdal. Ua kepada uwa. Baik, bab yang ketujuh iaitu ya idhafah. Baca dia apa dia? Baca dia fathah ni. Sengaja saya besarkan ni. Baris ataskan ya tersebut. Ini syarat-syarat dia lah. Kalau ya idhafah tu selepas dia baris atas, baris bawah, baris depan ataupun alif lam ma'rifah. Contohnya ini. Okey, contohnya qala inni a'lam. Ya. Ibnu Kathir akan membariskan baris atas. Qala inni a'lam. Ni ya a'lam. Dia dah tak ada lah mat jaiz mufassil, dah tak ada lah. Okey. Fataqabbal minni ya innaka minni ya innaka. Okey. Kita bagi Hakim untuk cuba. Inni ya urid. Aiwah, Betul Ustaz Betul. Alhamdulillah. Mungkin satu lagi. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Masya-Allah, tabarakallah. Tepat sekali. Alhamdulillah. Itulah kita punya fathah ya idhafah. Ya idhafah.
7 manhaj ini sahaja yang special ada di dalam qiraat Ibnu Kathir. Tak banyak mudah untuk murid-murid kita untuk ingat dia. Ya. Okey, boleh Hakim? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi 7-7 ni sebenarnya mudah je lah. Tak ada yang susah lah. Ya. Mungkin yang special kita kata silah mim jamak, silah hak kinayah. Tapi yang lain tu lebih kurang sama Senang sahaja. je, Ustaz. Basmalah Ya, kan. betul. Tak ada apa yang susah lah. Baik, jadi itu 7 manhaj yang perlu kita ingat di bawah Ibnu Katsir. Baiklah Ustaz, kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.